Alhamdulillah, summa alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma arini wajha nabika wa habibika Muhammad fi manami. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam episod kali ini dalam rancangan perkongsian ilmu dalam channel Mutawif Bizam Zainal, insya-Allah. Okey, tajuk kali ini saya hendak berkongsikan tentang membetulkan niat kita sewaktu kita ingin pergi ke Tanah Suci. Daripada Abu Hafiz, iaitu Saidina Umar Al-Khattab, beliau berkata, sabda Rasulullah SAW, sesungguhnya setiap amalan itu dinilai dari niat, dan bagi setiap orang apa yang dia niatkan. Apabila dia berhijrah kerana Allah dan Rasul, maka hijrahnya adalah kerana Allah dan Rasul. Apabila dia berhijrah kerana penderitaan yang dialaminya ataupun kerana perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya itu berdasarkan apa yang dia niatkan. Tuan-tuan, bakal tetamu Allah yang dimuliakan, adakah tuan-puan pernah berimpian untuk menunaikan haji atau umrah? Adakah tuan-puan pernah termimpi-mimpi hadir ke Mekah atau ke Madinah? Adakah tuan-puan berasa sedih apabila sahabat-sahabat tuan-puan baru sahaja pulang dari melakukan umrah, dan tuan-puan pun masih berusaha gigih mengumpul wang, namun selalu saja tewas? Tuan-puan yang dirahmati Allah dan disayangi Nabi, jangan bersedih tuan-puan. Kita sekarang sedang melakar impian kita. Kita sekarang sedang menyusun semula mimpi-mimpi kita menuju kebaikan. Kita sekarang sedang melakukan langkah pertama kita untuk ke Mekah, berziarah Rasulullah, berziarah ke Kaabah dan mengunjungi Masjidil Nabawi yang menempatkan kekasih kita Nabi Muhammad SAW. Oleh itu, marilah kita memperbetulkan niat kita. Apakah tujuan kita ke sana? Kita sedang mencari solusi, tuan-tuan. Mencari solusi dan penyelesaian yang mampu membawa kita pergi melaksanakan umrah dan haji. Apa tujuan kita mahu pergi ke Mekah, tuan-tuan? Apakah matlamat kita mahu melaksanakan ibadah haji dan umrah? Adakah kita ingin sekadar dipanggil haji atau hajah? Tuan-tuan yang dirahmati Allah dan disayangi Nabi, kita mahu berubah menjadi insan yang taat kepada Allah SWT, insan yang menjunjung tinggi perintah Allah SWT dan patuh kepada pesanan Rasulullah SAW. Kita mahu menghapuskan segala dosa kita selama ini, dan selama mahu meminta belas ihsan Allah untuk mengabulkan permintaan kita yang masih belum tertunai. Kita ingin mengemis syurga Allah. Kita ingin menembus seluruh hidup yang berbaki dengan berbuat taat kepada Allah. Ya, kita ingin paling kurang berubah menjadi lebih baik daripada keadaan sekarang.
tanamkanlah tuan-tuan, tanamkanlah niat seawal kita terdetik mahu ke Mekah. Pasakkan azam untuk terus kukuh di atas jalan ini sekuat gunung. Perjalanan kita baru sahaja akan bermula. Jadi tuan-tuan, jika ada terniat untuk menggunakan haji atau umrah, terus mendaftar di mana-mana syarikat travel atau mengumpul kewangan. Katakanlah doa kepada Allah sebanyak-banyaknya. Moga impian kita Allah permudahkan dan Allah bantu kita sebanyak-banyak. Tuan-tuan yang dirahmati Allah dan disayangi Nabi, pada akhir zaman ramai orang akan pergi ke Mekah, sama ada menunaikan haji ataupun umrah. Tengok saja sekarang tuan-tuan, habisnya Covid penuh. Satu hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Anas bin Malik, daripada Anas Malik radhiyallahu anhu, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, akan datang ke atas manusia suatu zaman di mana ketika itu orang kaya mengerjakan ibadat haji untuk makan angin, dan orang yang berdapatan sederhana untuk berniaga, dan para ulama kerana riak dan sum'ah, manakala orang fakir pula mengerjakan haji kerana sambil meminta-minta. Walaupun hadis ini dipertikaikan sedikit dari segi sanadnya, namun kandungannya cukup memberi keinsafan. Dalam bab kelebihan amalan, hadis ini dapat dijadikan panduan ringkas cukup untuk kita mengambil iktibar. Daripada hadis ini kita dapat mengenal pasti ada 4 jenis orang yang biasa pergi ke Mekah. Yang pertama adalah orang miskin yang datang ke Mekah dengan tujuan meminta sedekah. Yang kedua, orang yang hidupnya sederhana tapi datang ke Mekah untuk berniaga. Yang ketiga, para alim ulama yang datang ke Mekah supaya dikatakan hebat kerana selalu datang ke sana. Dia mahu berbangga-bangga, riak dan sum'ah atas peluang Allah yang berikan kepada dia. Manakala yang keempat pula tuan-tuan adalah orang yang kaya yang datang untuk bermewah-mewah dan makan. Kesemua golongan tadi semua datang ke Mekah melakukan haji dan umrah, dalam masa yang sama mempunyai niat yang berbeza untuk mengatasi tujuan utama melakukan haji dan umrah, iaitu kerana Allah semata-mata. Tuan-tuan yang dirahmati Allah dan disayangi Nabi, mari kita semak kembali apa tujuan kita ke sana. Adakah tujuan kita untuk berbisnes semata-mata? Adakah tujuan kita untuk mendapat simpati orang lain, seterusnya mendapat keuntungan dunia? Atau kita hendak menunjukkan kemewahan dan kealiman kita? Perbaharuilah niat tuan-tuan kita sepanjang masa. Mulakan seawal sekarang dan lakukan secara berterusan, beristiqamah dalam setiap urusan kita ketika melakukan perjalanan hati kita. Kerana perjalanan kita menuju Allah bermula dari sini. Tuan-tuan, itu saja sedikit sebanyak perkongsian saya pada episod kali ini, iaitu bertajuk memperbetulkan niat. Jadi para jemaah, para duyufur Rahman, duyufur Rasulillah, perbetulkanlah niat tuan-tuan.
Kita hendak ke tanah suci hanya untuk beribadah, bukanlah untuk bermegah-megah atau untuk melancong atau untuk mendapat gelar. InsyaAllah tuan-tuan yang dikirakan menjemput tamu Allah akan pergi ke haji. InsyaAllah mendapat haji yang mabrur, pergi ke umrah, insyaAllah mendapat haji yang mabrur lah. Semoga kita berjumpa lagi di episod akan datang dalam set perkongsian ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.